Selamat petang. Terima kasih kepada teman-teman daripada teman-teman wartawan. Hari ini kami datang ke Balai Polis IPD Shah Alam Seksyen 9 untuk buat satu laporan polis kepada saudara Dendera Billah Zamzuri, Ketua Pemuda UMNO Shah Alam, berkaitan satu klip video TikTok yang telah dia buat dan dikeluarkan pada 19 hari bulan baru-baru ini, berkaitan dengan kenyataannya bahawa Kerajaan Negeri Selangor pada hari ini gagal tentang menjanjikan pendidikan percuma kepada rakyat Selangor, dan keduanya Kerajaan Negeri Selangor lambat dalam menguruskan dan bertindak sewaktu negeri Selangor dilanda banjir. Dan yang ketiganya ialah Kerajaan PH telah menggugurkan kes-kes rasuah berkaitan dengan pimpinan PH Selangor. Keempat, dia mengatakan bahawasanya pegawai Muhammad Sabu terlibat dalam rasuah dan kes itu telah di-skip oleh semasa kami jadi kerajaan. Ini sebenarnya satu tuduhan fitnah yang jahat yang cuba dibuat oleh beliau untuk menggambarkan bahawasanya kerajaan PH yang ditumbangkan dalam 22 bulan pemerintahan itu tidak adil dan juga gagal mengurus kerajaan. Saya cuma ingin menyampaikan satu pesanan khidmat masyarakat kepada beliau, bahawa sesungguhnya jika beliau ingin mengambil perhatian daripada UMNO kawasan bagi mendapatkan tempat sebagai calon pada PRU 15 ini, janganlah menggunakan medium fitnah, jangan menggunakan medium yang sebegini sekadar untuk menaikkan nama. Ini satu tindakan yang jahat yang pada kita melihat bahawa ini bukanlah satu medium yang baik untuk kita menonjolkan sebagai kita pimpinan. Jika cuba untuk menjadi hero, pilihlah medium yang lain, bukan medium fitnah begini. Dan untuk mengulas keempat-empat perkara ini, saya serahkan kepada Ketua Pemuda Amanah Negeri Selangor untuk memberikan sepatah dua kata. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Terima kasih rakan-rakan media yang hadir bersama dengan kita pada petang ini di IPD Shah Alam. Merujuk kepada video yang telah diberikan ataupun dihasilkan oleh Muhammad Dendera Billah Zamzuri, Ketua Pemuda UMNO Shah Alam, kita mungkin terpanggil untuk membuat laporan polis ini bagi merujuk kepada kenyataan beliau, dan kita ingin meminta sekiranya ada bukti sila bawa ke hadapan. Umum kita tahu UMNO ni tidak lari pada dua perkara. Satu ialah rasuah dan satu lagi gejala fitnah yang sedang berlaku hari ini. So kita tidak rasa ralat untuk dibawa ke penghakiman, tapi apa pun yang berlaku dalam setiap tuduhan yang diberikan perlu bawa dengan satu bukti yang sah, dan sekiranya tidak ada penjelasan yang lebih jelas berkenaan dengan tuduhan yang dibuat, maka kami kemukakan laporan polis seperti hari ini. Dan jangan anggap bahawa pemuda Amanah Selangor ataupun pemuda di peringkat amanah sendiri akan duduk diam dengan kenyataan fitnah seperti ini. Dan inilah antara salah satu tindakan yang kita akan ambil, dan saya akan pastikan bahawa Dendera juga dia akan dibawa ke muka pengadilan dengan segala tuduhan fitnah yang dia laksanakan. Dan daripada peringkat amanah, kami juga bawa satu mesej integriti, dan boleh dibuktikan dengan kalau betul berlaku kesalahan yang dinyatakan, tapi bawalah satu budaya politik yang bagus. Kita di peringkat amanah, di peringkat Pakatan Harapan tidak bawa budaya politik seperti ini. Tapi kalau UMNO nak teruskan, silakan, dan kami akan bawa juga bukti bahawa apa yang dinyatakan oleh Dendera itu adalah satu kenyataan fitnah yang berbau tuduhan tidak berasas pada pihak amanah khususnya. Apa? Ada? Apa sepatah kata Saya mewakili Amanah Negeri Selangor sebagai ahli juruterasa Amanah Negeri Selangor, nak ucapkan salam perkenalan kepada adik, siapa nama dia? Adik Hendra. Yang ni pun nama pun tak macam Melayu kat dia ni pun. Mana?
adik Dendra Billah Zamzuri, Ketua Muda UMNO Shah Alam, berkaitan ucapan dalam klip video TikTok. Dan saya melihat sendiri ucapan adik Dendra, dan saya nak bermula dengan pesanan saya sebagai seorang abang kepada adik. Adik, UMNO ini ditubuhkan bukan untuk memfitnah orang. Adik, UMNO ini ditubuhkan sebagai parti politik. Janganlah bermain dengan politik fitnah. Adik, fitnah ini satu benda yang berdosa. Dan yang pertama sekali saya nak jawab jugalah apa yang dinyatakan, apa yang difitnah oleh adik Dendra ini. Yang pertama ialah kerajaan negeri Selangor ada menjanjikan pendidikan percuma. Bila manifesto mana yang kerajaan negeri Selangor offer pendidikan percuma ni? Cuma negeri Selangor sangat prihatin pada anak-anak Selangor yang berjaya ke IPT. Kita ada bantuan RM1,000 kepada anak-anak Selangor yang berjaya menjejakkan kaki di IPT, IPTA khususnya. Yang pertama. Yang keduanya juga, kita ada juga bantuan-bantuan persekolahan, awal persekolahan. Ya, boleh dapatkan di pusat khidmat. Jadi kalau adik Dendra ni ada anak nanti, tahun depan insya-Allah bulan 1, adik Dendra boleh bawa anak untuk pergi ke mana-mana pusat khidmat masyarakat di tempat yang adik Dendra ini mengundi dan dapatkan bantuan persekolahan. Yang ketiganya ialah kita di Selangor sudah lama pun buat beasiswa untuk mana-mana anak-anak Selangor yang berjaya menjejakkan kaki ke IPTA yang mereka dapat. Tak timbul isu kerajaan Selangor seperti mana yang difitnah, kononnya kerajaan Selangor ini seolah-olah tidak mempedulikan nasib anak-anak Selangor. Banyak lagi insentif-insentif peduli rakyat yang telah dikeluarkan oleh kerajaan negeri Selangor. Yang keduanya, dia kata menguruskan mendidak suatu negeri Selangor dan banjir. Adik Dendra, bila berlaku bencana, setiap pengurusan bencana itu pengarahan datang daripada Majlis Keselamatan Negeri. Ya, ketika itu Majlis Keselamatan Negeri di bawah pengarahan Yang Berhormat Tan Sri Noh Omar. Siapa Tan Sri Noh Omar? Tan Sri Noh Omar ni ahli amanah ke? Tan Sri Noh Omar ni ahli PAS ke? Ahli PKR ke? Tidak. Tan Sri Noh Omar adalah ahli Parlimen UMNO Barisan Nasional. Masih ingat lagi tak kes tu? Bila kecoh-kecoh barulah diserahkan jawatan tertinggi Majlis Perubatan Negeri Selangor kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amir Syahri. Yang keduanya ialah apabila berlaku bencana, setiap pengarahan di peringkat pusat, kerajaan pusat akan dibuat diselaraskan di bawah NADMA. Ya. Jadi ketika itu kelewatan pengarahan daripada NADMA, dan ketika banjir di Selangor itu kita semua tahu bagaimana NADMA bersilat dengan kerajaan negeri Selangor, cuba menafikan yang mereka lambat dalam bertindak, dan akhirnya ada desakan supaya ketua pengarah NADMA ini meletakkan jawatan. Saya rasa semua kita tahu isu itu. Bermakna di sini, setiap pada ketika banjir itu, pengarahan yang sangat lambat disebabkan permainan politik yang dibuat oleh UMNO Barisan Nasional. Dan juga di masa yang sama, kerajaan di Selangor tidak mengambil ataupun tidak berdiam diri di bawah PBT misalnya, ya. Banyak program-program ataupun bantuan-bantuan yang dijalankan walaupun tidak menunggu arahan NADMA ataupun MKN sendiri. Begitu juga dengan bantuan-bantuan daripada parti-parti politik Pakatan Harapan, Amanah, Muda Amanah sendiri, dengan bantuan tilamnya, bantuan segalalah. Saya sendiri pun bersama dengan Saudara Fiza, Saudara Daniel, kita buat program Dapur Rakyat. Kita supply 2,000 peks makanan setiap hari kepada semua mangsa-mangsa banjir. Sehinggalah habis tempoh ataupun orang-orang mangsa-mangsa banjir dah masuk ke rumah, kita masih lagi bantu mereka dengan membasuh rumah di bawah Skor Arif. Ya, maksud dari segi pengurusan bencana itu, walaupun NADMA lambat untuk mengeluarkan arahan tindakan mereka, tetapi kerajaan negeri Selangor beserta dengan agensi-agensinya alhamdulillah berjaya untuk memberi sedikit bantuan dahulu, sehinggalah habis bencana itu masih lagi di bawah Skor Arif kita, di bawah NGO SURF, bawah Majlis Sukan Negeri, Majlis Belia dan Sukan Negeri. Kita bantu lagi dengan basuh rumah dan sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiganya, ingin juga saya menjawab kes rasuah yang digugurkan. Adik Dendra, anda tahu tak, sebenarnya yang dikatakan PH menggugurkan kes-kes itu, terutama yang dicakap itu adalah pegawai-pegawai Yang Berhormat Tuan Haji Mat Sabu, Menteri Pertahanan ketika itu. Saya nak tanya, siapa pegawai-pegawai yang digugurkan kes tu? Siapa dia? Saudara Fizal adalah mantan pegawai khas kepada Yang Berhormat Tuan Haji Muhammad Sabu. Saudara Fizal, dia masih lagi di sini, dia tidak dikenakan kes mahkamah. So siapa pegawai-pegawai khas tu? Setahu kita,
setiausaha politik kepada Yang Berhormat Muhammad Sabu seorang sahaja yang didakwa dan masih lagi kes itu berjalan di mahkamah. Bila yang digugurkan? YB Xavier, untuk pengetahuan adik Dendra, yang bahagia adik Dendra, YB Xavier sekarang adalah ahli Parti Pribumi Bersatu Malaysia. So kes dia, you tanyalah kepada Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri sama ada kes itu digugurkan ataupun tidak. Kami, dia bukan lagi Pakatan Harapan. So di mana yang sebenarnya dikatakan PH menggugurkan kes-kes kepada pegawai-pegawai kementerian, menteri. Ini satu fitnah lah, wahai adik Dendra. Ya, dan yang terakhir ialah, dan rasuah ni juga, satu saya nak ingatkan adik Dendra, di Negeri Selangor ni, jangan lupa, kalau you pergi ke Unicel, you sampai kat Unicel Seksyen 7 tu, you tengok atas. Rumah yang paling tinggi di Seksyen 7 itu adalah rumah bekas kediaman atau memilikan Yang Berhormat Datuk Seri Khairul Muhammad Toyo. Siapa Khairul Toyo? Seri Toyo ini, Khairul Toyo adalah bekas Menteri Besar yang telah pun disabitkan kesalahan dan merengkuk dalam penjara disebabkan salah guna kuasa. Menteri-menteri besar di bawah Pakatan Harapan atau Pakatan Rakyat sebelum itu, arwah Tan Sri Khalid Ibrahim, Yang Berhormat Azmin Ali, yang terkini Yang Berhormat Datuk Seri Hamidul Syari, tidak ada satu kes pun yang disabitkan pada mereka berkaitan dengan salah guna kuasa, rasuah dan sebagainya. So, jangan buka aib orang, jangan fitnah orang. Kalau kita buka nanti, macam-macam hal kita boleh timbul. Menteri Besar UMNO ni ada 2 orang disabitkan. Yang pertama dulu, Tan Sri Muhammad Taib. Masih ingat lagi kes masukkan duit daripada Australia, cash money. Kemudian, Datuk Seri Khairul Toyo disabitkan salah dan merengkuk dalam penjara. Datuk Idris Harun. Semua itu adalah Menteri Besar UMNO. Yang terbaru adalah Datuk Seri Khairul Toyo lah. So dalam Pakatan Harapan dan Pakatan Rakyat, selepas 2008 tidak ada mana-mana menteri besar yang disabitkan kesalahan sama ada salah guna kuasa ataupun rasuah. So adik Dendra berhati-hati, dan selepas ini laporan polis pun kita dah buat. You berhadapanlah dengan tindakan susulan daripada pihak polis, dan itu sebagai pengajaran. Jadikan politik nilai, politik yang baik, berhujah dengan fakta sebagai satu budaya dalam politik. Sudah-sudahlah ikut perangai Najib Razak, sudah-sudahlah ikut perangai Zahid Hamidi. Kita generasi baru, kita bawa politik nilai, politik yang baru, insya-Allah. Itu je.